Terima kasih kepada anda semua yang sudi meninggalkan maklum balas serta cadangan di ruangan komen video-video sebelum ni. Terima kasih juga kepada anda yang telah pun subscribe dan telah pun mengaktifkan loceng notification untuk channel ini. Perkongsian kali ini saya buatkan khas untuk warga pendidik yang mana saya akan kongsikan cara untuk kira dan buat grade pemarkahan peperiksaan di Microsoft Excel. Jadi saya harap video ni akan dapat membantu anda semua. Okey, first dekat sini saya dah sediakan satu contoh senarai pemarkahan pertengahan tahun untuk tahun 2022. Dan dekat sini saya dah siap masukkan nama pelajar dan juga markah untuk setiap subjek. Jadi, untuk sesi yang pertama ni saya akan terangkan kepada anda cara untuk buat grade pemarkahan. Okey, sebelum kita buat grade pemarkahan secara automatik, apa yang anda perlu sediakan terlebih dahulu adalah anda perlu buat data skala pemarkahan macam ni. Okey, yang mana dekat sini saya dah buat untuk markah 39 ke bawah. Dia adalah grade pemarkahan dia adalah G, dan untuk markah 40 hingga 44 grade markah dia adalah E, dan anda bolehlah buat mengikut grade yang telah ditetapkan oleh pihak kementerian sehinggalah anda dapat grade A ataupun A-. Skala dan grade pemarkahan yang saya buat ni adalah untuk contoh semata-mata ya. Jadi sila pastikan anda menggunakan grade yang betul. So, lepas anda dah sediakan grade pemarkahan, dekat sini untuk kita buat grade pemarkahan secara automatik, kita akan menggunakan formula VLOOKUP. So, untuk anda menggunakan formula VLOOKUP, senang je, yang mana anda perlu type dekat sini sama dengan VLOOKUP. Okey, dia keluar macam ni kan. Anda klik je yang ni. Lepas tu, untuk bahagian lookup value, dia adalah nilai yang kita nak grade ataupun sel yang kita nak jadikan dia sebagai grade pemarkahan kita. So, markah tersebut berada di sel ke-5. So, kat sini kita pergi ke sel 5. Lepas tu kita perlu letak simbol koma dan kita perlu select semua grade pemarkahan yang kita dah buat tadi dan kita type lagi sekali simbol koma. Lepas tu dekat sini dia ada cool index. Okey, untuk cool index ni adalah bilangan kolom yang kita select. Dekat bahagian grade pemarkahan kita ni dia ada kolom 1 dan kolom 2. Okey, untuk kolom 1 dia ada skala pemarkahan, manakala grade berada di kolom kedua. So, dekat sini kita perlu type nombor 2. Seterusnya, untuk range lookup ni kita boleh abaikan sahaja. Okey, kita hanya perlu type simbol tutup kurungan dan kita tekan ke kunci enter. Jadi, dekat sini secara automatik dia keluar grade A tambah. Sebabnya, markah untuk sel 5 ni adalah 91 dan 91 ni adalah A tambah. Okey, untuk pelajar-pelajar yang seterusnya, apa yang perlu kita buat adalah kita perlu double klik sahaja dekat kotak ni. Perasan tak ada kotak kecil warna hijau ni? Okey, anda hanya perlu double klik sahaja dekat sini dan automatik dia akan keluar grade untuk pelajar-pelajar yang seterusnya. Tapi dekat sini dia keluar NA kan? Kenapa dia keluar NA ni? Sebabnya Excel kita ataupun formula kita tadi dia dah semakin turun dan formula tu tak boleh nak baca dah. Okey, kita boleh tengok dekat table array dia ni dah turun ke bahagian bawah dah. So, apa yang perlu kita buat adalah kita perlu adjust sedikit dekat bahagian formula. Yang mana dekat sini sebenarnya untuk bahagian table grade ni kita perlu kunci. Okey, kita perlu kunci untuk maklumat table array. Yang mana cara nak kunci tu senang je. Kita hanya perlu letak simbol mata wang dekat sini. Kita letak simbol currency dekat bahagian sini. Okey. So, lepas kita dah letak simbol tersebut, bila kita double klik sahaja dekat bahagian sini, automatik Excel akan betulkan semula grade untuk pelajar-pelajar yang lain. Okey? So, step yang sama juga akan diguna pakai untuk subjek BI. Okey, yang mana kita perlu masukkan formula VLOOKUP. So, kita type lah sama dengan VLOOKUP
untuk lookup value ni kita klik pada kolom E5. Lepas tu kita tarik simbol koma. Lepas tu untuk table array kita perlu select pada grade permarkahan. Dan jangan lupa untuk letak simbol mata wand untuk kita kunci table grade permarkahan kita. Okey. Lepas tu untuk bahagian cool index ni, tadi kita letak 2 kan untuk cool index. Apa kata kita try letak 1 untuk kita tengok apa yang jadi kalau kita letak 1. Okey, so bila kita letak 1 dan kita tutup kurungan, lepas tu tekan enter, dekat sini dia keluar 55. Sebabnya di kolom 1 adalah markah dan bukannya grade. So, kita tukar balik lah. Okey, daripada 1 tu kita tukar kepada 2. Dan bila kita tekan enter, automatik dekat sini dia jadi grade C tambah. Sebab untuk markah 55, grade dia adalah C tambah. Okey, untuk pelajar yang seterusnya ni macam biasa kita hanya perlu double klik sahaja dan dah pun selesai grade permarkahan untuk bahasa Inggeris. So, untuk yang seterusnya ni saya akan siapkan untuk subjek-subjek yang lain dulu sebelum kita masuk ke sesi yang kedua. Bagi sesi yang kedua, saya akan terangkan cara untuk mengira markah keseluruhan dan cara untuk tahu kedudukan dalam kelas. So, untuk kira markah ataupun jumlah keseluruhan ni, kita akan menggunakan formula ataupun fungsi autosum. Macam mana nak buat formula ataupun fungsi autosum tu? Okey, cara dia sangat simple yang mana kita hanya perlu select semua markah ni. Lepas tu kita pergi dekat bahagian home dan dekat sini kita perlu klik pada bahagian autosum dan bila kita klik je dekat bahagian autosum tu, dia automatik akan keluar hasil tambah iaitu hasil tambah untuk 91, 55, 82, 44 dan juga 78. Kita dah dapat dah jumlah keseluruhan hasil tambah untuk markah-markah tersebut. Okey, untuk pelajar yang seterusnya macam biasa kita hanya perlu double klik sahaja. Okey. Alright, untuk kedudukan dalam kelas pula, kita akan menggunakan formula rank. Yang mana kita hanya perlu masukkan formula sama dengan rank, buka kurungan dan dekat sini dia ada bahagian number. Untuk number ni, dia adalah nombor sel yang ni. Nombor yang kita nak rankingkan dia. Lepas tu kita perlu type koma. Dan untuk yang seterusnya ni, kita perlu masukkan reference. Reference ni adalah semua kolom yang mengandungi jumlah keseluruhan. Okay, so kita select semua dan make sure kita kena letak simbol currency untuk kita kunci rujukan kita ni. Okay, lepas tu kita perlu type lagi sekali koma dan dekat sini kita perlu masukkan order. Okay, untuk bahagian order ni kita ada 2 pilihan iaitu descending dan juga ascending. Descending ni kita guna bila kita nak nombor ataupun jumlah yang paling besar dapat nombor 1. Manakala ascending ni pula kita akan gunakan bila kita nak jumlah yang paling besar dapat nombor terakhir. Okay. So, bila kita nak buat markah paling tinggi akan dapat nombor 1, kita akan menggunakan descending. Jadi, dekat sini kita perlu tarik nombor 0. Lepas tu kita tutup kurungan dan kita tekan enter. So dekat sini kita boleh tengoklah Hamizah ni dia dapat tempat ke-9 dalam kelas. Okey. Dan untuk pelajar-pelajar yang lain macam biasa kita hanya perlu double klik saja dekat bahagian sini dan dah pun keluar kedudukan dalam kelas untuk pelajar-pelajar yang lain. Okey. Untuk sesi yang ketiga pula, saya akan tunjukkan cara untuk susun nama pelajar mengikut kedudukan dalam kelas. Okey, untuk yang ni biasanya ada yang buat secara manual. Biasanya dia akan cut, lepas tu dia pergi dekat bahagian atas ni dan dia klik insert macam ni. Okey, cara ni okey, boleh diguna pakai tapi dia agak renyih dan ambil masa. So, kalau anda nak cepat dan senang, apa yang anda perlu buat adalah anda perlu klik dulu dekat mana-mana kolom dekat sini. Okey, lepas tu anda pergi dekat bahagian home. Dan dekat sini ada bahagian short and filter kan. Okey. Anda klik yang ni.
Dan kita klik pada bahagian filter. Lepas tu dekat sini kita perlu adjust smaller to largest. So kedudukan dalam kelas ni dah pun berubah. Okey, nombor 1 dia ada dekat bahagian atas dan nombor 15 dia ada dekat bahagian bawah. Dia dah susun cantik dah. Okey, dekat sini kita boleh tengoklah nombor 1 ni dengan markah keseluruhan adalah untuk pelajar Muhaimi. Okey. Dan untuk bahagian tepi ni, untuk bilangan ni kita adjust seperti biasa sahaja. Jadi, saya rasa setakat itulah apa yang saya nak kongsikan untuk video kali ini. Semoga video ni dapat membantu anda semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam next video. Bye-bye.